Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizal. So, iOS 14 telah pun rasmi dikeluarkan untuk korang sebagai pengguna iPhone ataupun iPad untuk korang update ke iOS yang terbaru iaitu iOS 14. Tapi untuk iOS 14 ni tak semua iPhone yang support. Untuk pengguna iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, aku minta maaf sebab iPhone korang dah tak support. Untuk korang nak merasai pengalaman baru untuk iOS 14, korang nak kena pakai at least iPhone SE 2016, iPhone CS, CS Plus, 7, 7 Plus sampailah iPhone yang baru iaitu iPhone 11 Pro Max dan iPhone SE 2020. Dalam video kali ini aku nak kongsikan 7 fungsi menarik yang ada pada iOS 14 untuk korang tahu dan korang gunakan pada iPhone korang nanti. So guys, tanpa buang lagi, let's talk about it. Okay guys, fungsi yang pertama adalah fungsi widget. Seperti korang tahu sebelum ni untuk iOS 13 tak ada langsung fungsi widget yang macam korang nampak sekarang ni. Ada kalender, ada foto, boleh swipe-swipe macam ni je. And then pada bahagian hujung sekali ni aku boleh tengok bateri, boleh tengok kalender, boleh tengok aku punya cuaca. So untuk korang nak aktifkan fungsi widget ni memang sangat-sangat mudah. Just hold lama kat sini dan tambah atas ni. Dan kat sini korang boleh tambah widget apa yang korang nak. Maps ada, notes ada, and then fitness ada, clock ada, tips ada, stocks, screen time, TV, podcast, photos, music, kalender, smart stack, batteries, kalender, clock dan pelbagai fungsi widget yang korang boleh tambah dekat bahagian home screen korang. So, kalau korang nak tahu apa fungsi widget yang aku swipe tadi, ia adalah fungsi smart stack. So, kalau nak tambah, just tekan ni je. And then korang boleh pilih mana satu smart stack yang korang nak, design dia. Nak petak kecil macam ni ke, nak lebar macam ni ke, ataupun nak besar macam ni. So, aku akan try letak smart stack yang besar macam ni dekat bahagian sini. And then just tekan done sahaja. So nak tengok benda lain, just swipe saja. Dan widget korang dah tambah tadi, actually korang boleh edit balik. Sama ada korang nak remove ataupun korang nak edit text tu, nak buat macam mana apa semua. So itu depends pada kemahuan korang lah. So itu antara yang menarik untuk bahagian widget yang korang boleh gunakan pada iOS 14 untuk iPhone SE 2016 sehingga iPhone 11 Pro Max, even untuk iPhone SE 2020 sekalipun. Fungsi menarik seterusnya pula adalah fungsi back tap. Mungkin fungsi ni ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu lagi. So that's why aku kongsikan dalam video ni lah kan. And then fungsi back tap ni very simple. Korang just pergi bahagian search atas ni dan just tekan back tap. So dia akan terus pergi ke bahagian tu terus supaya tak banyak nak mencari. And then kat sini korang swipe dekat bawah sekali dan korang akan jumpa back tap. Sekarang ni aku off. Dan kat sini aku boleh aktifkan double tap untuk aku nak gunakan sebagai apa, ataupun triple tap untuk aku nak gunakan sebagai kepada mana. So aku gunakan double tap untuk aku buka control center, and then untuk triple tap aku akan buat dia sebagai screenshot. Alright, kita try. Okay, sekarang ni aku akan try triple tap. So dia akan screenshot, and then aku akan try double tap. So dia akan pergi ke control center. So itu antara yang menarik untuk fungsi back tap yang ada pada iOS 14 untuk korang nak gunakan pada iPhone korang. Bagi aku fungsi back tap ni agak memudahkan, so korang tak perlu nak banyak kerja untuk nak swipe dekat bahagian screen. Fungsi menarik seterusnya pula adalah fungsi picture in picture ataupun PIP. So fungsi picture in picture ni is very simple. Korang tak boleh gunakan pada aplikasi YouTube buat masa sekarang ni. Korang just boleh gunakan untuk bahagian Safari ataupun dekat aplikasi Google Drive. Untuk korang nak gunakan fungsi PIP ni, just pergi ke bahagian full screen. And then korang tap sikit ke sini dan korang akan dapat ada pilihan dekat atas ni. Just tap je pilihan yang kedua tu dan just keluar daripada Safari. So kat sini korang boleh gunakan iPhone korang sambil korang tengok video. Dan fungsi PIP ni juga boleh di swipe ke bahagian kanan, and korang akan dengar juga apa yang tengah play dekat video tu sambil korang gunakan iPhone. So maybe korang nak dengar lagu yang ada di YouTube tapi tak ada dekat Apple Music, korang boleh gunakan fungsi PIP ni. So sambil dengar music sambil korang gunakan iPhone korang. And ni kalau korang nak buka balik video tadi, just swipe macam ni je. So dia akan keluar balik macam tu, and then korang boleh juga full screen dia balik. So dia akan kembali kepada full screen dan boleh masuk balik ke bahagian fungsi PIP tadi balik dan masuk balik ke bahagian home screen. So itu antara yang menarik, and benda ni juga boleh dialih-alih ke mana yang korang nak. PIP ni agak membantu bagi aku. Actually fungsi ni dah ada dekat iPad and then dah ada juga dekat Android. So luckily Apple letakkan fungsi PIP dekat iOS 14 untuk korang nak gunakan pada iPhone korang. Fungsi menarik seterusnya untuk iOS 14 adalah korang boleh hold untuk nak slide home screen
just macam ni tanpa korang swipe macam ni. So just hold sini dan just swipe macam tu, aku rasa lagi pantas lah kan berbanding korang buat macam ni. Selain tu juga korang boleh hidekan pages yang korang tak nak dekat bahagian home screen ni supaya dia tidak terlalu banyak sangat dan tak semak mata memandang lah kan. So kalau korang nak hide pages yang ada dekat home screen, just hold lama-lama and then pergi ke bahagian slide ni. And then dekat senario pages ni korang boleh pilih mana satu yang korang nak dia display dan mana satu yang korang nak di hide. So aku ada hide 1, 2, 3 pages dan aku hanya biarkan 1, 2, 3, 4 pages saja. So contoh aku hide pages yang terakhir ni dan kalau korang tengok dah tak ada dah. Kat ujung ni dah tak ada dah. So kalau aku nak add balik, just tekan sini dan tekan tambah. So korang boleh nampak dia ada balik dekat sini. Dan ini something yang menarik bagi aku untuk pengguna iPhone yang memang sukakan minimalis untuk dia punya home screen, tak suka banyak-banyak aplikasi. Sebab fungsi menarik lain lagi yang ada pada iOS 14 adalah dia ada app library. So app library ni macam aplikasi-aplikasi yang korang dah download, so dia akan tersimpan semua dekat sini. Actually app library ni dia akan automatic managekan dekat mana tempat yang sesuai. Contoh macam creativity adalah bahagian macam video editor ke, aplikasi gambar untuk korang nak edit gambar apa semua, and then bahagian social media kat sini, and then bahagian entertainment ada YouTube, ada Netflix apa semua, and then bahagian utilities, web browsing dan pelbagai lagi dekat sini, nak bayar bil semua kat sini. And dia dah susunkan sendiri untuk korang nanti senang nak masuk dan senang nak pilih aplikasi mana. So dengan adanya fungsi app library untuk iOS 14 ni, dia akan lebih minimalkan lagi home screen tu dan korang boleh pilih aplikasi-aplikasi yang korang dah banyak download tu dekat bahagian app library. Sebab Apple tahu kebanyakan pengguna iPhone ni kadang dia download je aplikasi tu tapi dia tak gunakan pun. So dengan adanya fungsi ni, ia agak membantulah untuk pengguna-pengguna macam aku ni memang suka download aplikasi yang pelik-pelik. In fact, untuk korang yang dah baru je download aplikasi tu, korang boleh pergi dekat bahagian recently added. So kat sini korang boleh nampak aplikasi yang baru saja di-download, and then suggestion kat sini dan pelbagai lagi yang korang boleh tengok dekat sini. So ia memudahkan aku. In fact, kalau korang tak nak pergi ke bahagian app library ni, actually dia just bahagian hujung kanan ni, korang just boleh search dekat bahagian atas ni aplikasi mana yang korang nak. Macam aku nak pergi kat pembayaran bil elektrik, aku just type my TNB saja. So lagi cepat dan lagi memudahkan, tapi kena type lah kan, instead of korang swipe kat sini. So itu antara yang menarik untuk fungsi app library yang ada pada iOS 14. Fungsi menarik lagi untuk iOS 14 sekarang, macam korang nampak sekarang ni, kalau ada orang call korang, dia akan keluar compact kat atas macam tu. So tak keluar full screen macam iOS 13. So korang masih boleh gunakan iPhone korang tanpa gangguan kalau ada orang call lah. Tapi kalau korang nak buka, just tekan ni saja. So dia akan buka full screen dan just swipe saja untuk korang tak nak jawab call tu. And then dia still ada keluar dekat atas ni lah, dan just tap saja dia akan keluar balik ke sini. Dan kalau korang call macam ni, korang still boleh gunakan iPhone korang. So macam biasalah, macam iOS 13 juga. Cuma kalau ada incoming call tu, dia akan keluar compact macam yang aku tunjukkan tadi tu. Fungsi menarik yang terakhir untuk iOS 14 yang aku nak pointkan dalam video kali ni adalah fungsi memoji yang ada untuk iPhone X, XR, iPhone XS, iPhone 11 Pro dan iPhone yang terbarulah. Untuk iPhone SE, malangnya tak ada fungsi memoji yang ada macam iPhone 10 ataupun iPhone 11 macam ni, sebab dia memerlukan Face ID macam iPhone 11 ni. So untuk pengguna iPhone 10 dan ke atas, fungsi memoji yang baru ni aku rasa agak menarik dan dia ada pilihan face mask macam korang nampak sekarang ni. Just pergi ke bahagian edit dan pergi ke bahagian bawah sekali, korang boleh gunakan face mask ataupun boleh gunakan tanpa face mask. Dan face mask tu ada dua pilihan, sama ada face mask yang macam ni ataupun face mask yang lebih nampak minimal lah. So dia akan lebih cool lah untuk dengan current situation sekarang ni, COVID-19 kan. Dan ada pilihan head yang baru, macam ada King punya crown, ada Joker punya ni, dan berbagai lagi pilihan aksesori yang baru untuk korang nak gunakan pada memoji untuk iOS 14 yang sekarang ni lah. Kalau korang pergi ke bahagian eyewear, korang boleh nampak juga pelbagai pilihan spek mata kat sini. Dan itulah antara pembaharuan ataupun fungsi yang menarik untuk iOS 14 yang korang boleh gunakan pada iPhone SE 2016 dan ke atas. Dan untuk fungsi memoji tadi untuk iPhone X dan iPhone yang ke atas lah, yang ada Face ID macam ni kan. Ok guys, itu antara 7 fungsi menarik yang ada pada iOS 14 yang dapat aku kongsikan dalam video kali ini. Kalau korang ada fungsi menarik lain lagi yang korang nak kongsikan, mungkin korang boleh komen dekat bahagian bawah ni dan share pada semua orang supaya semua orang pun tahu apa lagi fungsi-fungsi menarik yang ada pada iOS 14 yang mungkin aku tak dapat kongsikan dalam video ni. Sebenarnya ada beberapa fungsi iOS 14 yang agak menarik, tapi dia tidak boleh digunakan untuk pengguna dekat Malaysia. Ia hanya boleh digunakan untuk pengguna US ataupun Hong
Hong Kong ataupun Jepun. Contoh macam Apple Maps, korang boleh gunakan Apple Maps untuk nak dapatkan jalan kalau korang nak kayu basikal lah. And ada beberapa fungsi lain lagi, macam jadikan iPhone untuk iOS 14 tu sebagai kunci kereta BMW 3 Series yang baru. Dan kalau korang sebagai pengguna BMW 3 Series yang baru, mungkin ia berguna, but aku tak sure sama ada ia boleh digunakan di Malaysia atau tidak. And then ada a few function yang tak boleh digunakan di Malaysia, tapi fungsi tu ada. Tak apa guys, kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi apa yang menarik lagi dengan iOS 14, korang boleh tengok video aku yang sebelum ni. Aku ada buat ulasan sedikit first impression aku mengenai iOS 14 dan apa yang baru dengan iOS 14. So check it out, link tu dekat bahagian atas ni ataupun dekat bahagian description. So itu saja untuk video kali ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Follow Twitter dengan Instagram aku, like, komen dan share video ni. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.